بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan cahaya daripada insan yang begitu indah akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan seorang rasul yang memberi rahmat kepada seluruh umat, memberi rahmat kepada alam dengan kelahiran, kedatangan, kebangkitan utusan yang diutuskan oleh Allah taala kepada alam ini merupakan satu nikmat yang begitu besar, yakni dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pengasih dan penyayang. Ia mengasihi akan umatnya. Bahkan dalam kehidupannya dia banyak memikirkan umatnya daripada ahli keluarganya. Kasihnya kepada umatnya sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam tidak tidur malam, bersembahyang sampai bengkak-bengkak kakinya, dalam keadaan lapar sehingga mengikat batu di perutnya, dalam keadaan munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang banyak didoakan adalah umatnya. Dan apabila malaikat datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelebihan baginda, menceritakan apa yang Allah kurniakan kepada baginda, baginda tidak bergembira. Sehinggalah baginda mendapat tahu bagaimana keadaan umatnya, bagaimana pemberian Allah kepada umatnya. Apabila diketahui bahagian umatnya yang diberi istimewa oleh Allah Ta'ala, barulah baginda merasa gembira. Ketika mana Siti Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah mendoakannya, lalu Rasulullah mendoakan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan doa yang begitu baik. Ya Allah, ampunkanlah Siti Aisyah, rahmatkan Siti Aisyah, masukkan dia dalam syurga. Maka tidak ada yang paling gembira apabila sesuatu itu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah sangat gembira. Kegembiraan Siti Aisyah terlihat dalam wajahnya, terlihat dalam perilakunya, sampai Rasulullah berkata, betul-betul gembira engkau pada hari ini. Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak gembira? Hari ini Rasulullah mendoakan saya. Rasulullah berkata, ya Aisyah, kamu tidak mengetahui yang aku doa macam kepada kamu itu sebelum daripada ini. Itulah doa yang aku sentiasa doakan kepada umatku setiap kali lepas sembahyang. Maka bila mendengar kenyataan itu, Siti Aisyah terkejut. Rupa-rupanya sebelum Siti Aisyah didoakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kita. Allah Taala telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu, daripada kalangan manusia, daripada bangsa Arab yang bercakap dengan bahasa yang dipahami. Dan baginda itu seorang yang sangat mengambil berat kesusahan yang akan kamu tanggung. Kita akan menanggung kesusahan nanti. Bagaimana nak menghadapi Allah ketika wafat. Bagaimana apabila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita di padang mahsyar. Bagaimana ketika itu ada neraka dan syurga di hadapan mata. Orang yang beramal soleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Orang yang tidak beramal soleh dimasukkan di dalam neraka. Tidak ada perkara yang amat menyedihkan Rasulullah apabila umatnya dicampakkan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Maka baginda itu sudah memikirkan hal kita sebelum kita dilahirkan. Ada orang yang telah mendoakan kita sebelum kita lahir. Sebelum kita dilahirkan, ada orang yang menangis untuk kita. Segala kehidupan baginda adalah untuk umatnya. Sehingga Rasulullah berkata kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, sungguh Rasulullah tidak akan rehat lagi. Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan sungguh Rasulullah sudah tidak akan tidur, sudah tidak akan kenyang lagi. Kerana apa? Kerana memikirkan akan umatnya. Sehingga selepas kewafatan Rasulullah, Siti Aisyah menangis apabila didatangi makanan kepadanya. Ya Aisyah, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Aku teringat kepada Rasulullah dahulu. Kerana Rasulullah, dia tidak pernah kenyang perutnya dengan roti yang baik. Bahkan kalau dia lapar kenyang 1 hari, 2 hari dia akan lapar. Kehidupan Rasulullah penuh dengan lapar. Kehidupan Rasulullah penuh dengan memikirkan akan umatnya. Dan Rasulullah SAW harisun alaikum. Dia ini sangat inginkan kepada kamu bil mu'minin, dalam keadaan kamu beriman. Dia memikirkan tentang kita dan dia inginkan kita wafat dalam keadaan beriman. Bukan saja beriman, bahkan beriman dalam keadaan selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu hari baginda dalam keadaan kesedihan, lalu didatangi malaikat. Apa yang menyebabkan baginda sedih? Baginda mengingatkan akan umatnya. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai Muhammad, umatmu kalau melakukan dosa yang begitu banyak, cukup 1 tahun dia bertaubat, aku terima akan taubatnya, aku ampunkan akan dosanya. Rasulullah berkata, ya Allah, bagiku untuk umatku 1 tahun waktu yang begitu lama. Rasulullah bimbang dalam masa 1 tahun nanti kembali kepada kemaksiatan. Lalu Allah berkata, wahai Muhammad, umatmu kalau dia buat dosa, bertahun-tahun dia buat dosa, cukup dia bertaubat 1 bulan. 1 bulan dia bertaubat, aku ampunkan dosanya. Aku terima taubatnya, aku ampunkan dosa. Rasulullah mengatakan, ya Allah, bagi umatku 1 bulan itu masih lagi panjang. Rasulullah bimbang dalam 1 bulan tu takut nanti kembali meninggalkan taubat kepada Allah. Allah berkata, wahai Muhammad, kalau begitu dosa umatmu banyak melakukan dosa, sepanjang hidupnya dia melakukan dosa, cukup dia bertaubat 1 minggu. Aku terima akan taubatnya. Aku ampunkan akan dosanya. Ya Allah, 1 minggu itu lama bagi umatku. Maka Allah mengatakan, kalau begitu wahai Muhammad, di sepanjang dia melakukan dosa, dia bertaubat 1 hari. 1 hari dia bertaubat, aku terima taubatnya, aku ampunkan akan dosanya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, 1 hari itu masih lagi lama bagi aku. Allah berkata, kalau begitu, umatmu melakukan dosa, dia bertaubat dalam masa 1 jam. Dalam 1 jam dia bertaubat, aku terima akan taubatnya. Rasulullah mengatakan, ya Allah, bagiku 1 jam pun lama. Allah berkata, kalau begitu, selagi mana nyawa ada, selagi mana nyawa belum sampai di halqum, apabila umatmu bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang tulus, walaupun sebelum daripada ini dia melakukan dosa, tapi sebelum nyawa sampai ke halqum, dia bertaubat dengan sebenar-benarnya, tulus kepada Allah Ta'ala, dan dia sebagai umat Nabi Muhammad, Allah menerima akannya. Baru rasa gembira Nabi SAW demi kerana umatnya. Maka yang dipikir Rasulullah setiap hari umatnya. Umatnya yang dipikir setiap hari. Kenapa Rasulullah sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki? Rasulullah sembahyang bengkak-bengkak kaki untuk umatnya. Sehingga Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu ikutan yang baik. Dan Rasulullah SAW bertaubat. Dalam 1 hari sampai 70 kali Rasulullah bertaubat.
Adakah perlu Rasulullah bertaubat? Rasulullah adalah manusia yang diberi istimewa oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu Allah Ta'ala memberi keistimewaannya, dosa-dosanya diampun. Yang terdahulu, yang kemudian, yang akan datang diampunkan oleh Allah. Maka baginda tidak ada dosa. Kata ulama, bertaubat itu untuk orang yang melakukan dosa. Dari segi zahir, Rasulullah tidak berhajat kepada taubat. Kerana Rasulullah manusia yang tidak berdosa. Kalau dia melakukan dosa, sebelum dia melakukan dosa, keampunan terlebih dahulu menunggu Rasulullah. Maka tidak ada dosa. Namun Rasulullah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Menangis, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Untuk apa meminta ampun? Bukan untuknya sahaja, bahkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, hidup aku memberi kebaikan pada kamu, mati aku memberi kebaikan pada kamu. Hidup baginda sallallahu alaihi wasallam memberi kebaikan kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam. Bagaimana Rasulullah itu memberi rahmat kepada sekalian alam? Memberi rahmat kepada binatang, memberi rahmat kepada tumbuh-tumbuhan, memberi rahmat kepada umat-umat yang terdahulu, bahkan memberi rahmat kepada Nabi yang terdahulu. Semuanya itu dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda setiap hari memikirkan dengan umatnya sampai baginda dalam keadaan lapar, bengkak kaki, menangis, munajat untuk umatnya. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan sahabat. Ketika mana baginda sembahyang dengan sahabat, baginda lepas daripada sembahyang, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah Rasulullah sakit?" Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, baginda tidak sakit." Rasulullah tidak sakit. Tapi ya Rasulullah, kami mendengar sesuatu bunyian daripada tubuh kami. Akhirnya Rasulullah, setelah ditanya oleh sahabat, Rasulullah kata baginda tidak sakit, Rasulullah tidak sakit. Akhir kali ditanya oleh sahabat, Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, Rasulullah sebenarnya dalam keadaan yang bersangatan lapar. Sehingga lapar baginda ikat batu di perut." Lalu dalam keadaan macam itu, terkejut sahabat. Bagaimana Rasulullah boleh lapar? Sayyidina Abu Bakar ada di samping Rasulullah. Bagaimana Rasulullah boleh lapar sedangkan ada sahabat-sahabat yang mempunyai makanan, ada memiliki luasan harta? Wahai sahabatku sekalian, biarkan Rasulullah lapar. Rasulullah lapar di atas muka dunia ini kerana inginkan agar umatnya kenyang di akhirat. Inilah kekasih Allah Ta'ala, bahkan kekasih kita, yang setiap hari memikirkan akan kita. Sehingga Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, baginda tidak ada apa-apa. Ketika mana orang memberi hadiah kepada baginda, baginda meletakkan hadiah di satu sudut, tutup dengan kain. Itulah almari Nabi SAW. Ketika mana sahaja baginda dalam keadaan ingin tidur, hanya dihampakan dengan satu kain yang tebal daripada Yaman. Itulah tilam Nabi SAW. Sehingga wanita Ansar, wanita Madinah pergi rumah Rasulullah menjadi tetamu kepada Siti Aisyah, lalu terpandang, itu kain apa? Itu tilam Nabi. Sahabat menangis. Tilam Nabi, itu tempat tidur Rasulullah. Bukan tilam yang empuk, yang tebal. Hanya kain yang agak tebal daripada Yaman. Itulah tilam Rasulullah. Sehingga wanita ini melihat keadaan, sahabiah ini melihat keadaan Rasulullah, dia menangis, "Ya Allah, begitu keadaan Rasulullah. Sedangkan dia memiliki kemuliaan yang begitu tinggi. Tidak ada makhluk yang setinggi Nabi SAW. Namun apa yang Rasulullah ada untuk kehidupan dunia? Tidak ada apa-apa. Ketika mana sahabat datang kepada Nabi, lalu ketika mana sahabat datang, duduk dalam rumah Rasulullah, Rasulullah mengambil kain selendangnya, redanya, dihamparkan kepada sahabat. Suruh duduk sahabat. Sahabat duduk di atas kain. Itulah sofa Nabi SAW. Tidak ada apa-apa bagi baginda Rasulullah.
Ketika mana orang-orang Mekah menawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu inginkan harta, kami kumpulkan harta, kami akan beri kepada kamu. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin kami, menjadi raja kami, kami akan sepakat melantik kamu menjadi raja. Dan seandainya kamu ingin wanita, kami akan cari wanita yang paling baik, yang paling cantik, kami beri kepada kamu. Asalkan kamu jangan berdakwah. Asalkan kamu jangan mengajak manusia kepada Allah. Kalau baginda menerima, bagaimana dengan nasib kita? Tapi baginda seorang yang pengasih penyayang. Apa yang baginda kata? La wudi asyamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruqa hadzal amr ma taraktuhu. Seandainya matahari itu diberi kepada Rasulullah, dia letak berada di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, untuk aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan. Hinggalah azharahullah, sama ada Allah memenangkan aku, atau ahlaka dunahu, ataupun aku mati di atas kalimat. Kenapa baginda sampai bersungguh-sungguh begitu? Kerana baginda ingin menyelamatkan kita. Ingin menyelamatkan kita semua, agar kita selamat daripada azab api neraka Allah. Dan keadaan ini diketahui oleh sahabat Nabi. Sungguh Rasulullah sangat kasih, sangat pengasih penyayang, dan baginda sangat kasih kepada sahabat. Sahabat sangat kasih pada Rasulullah. Apa sahaja yang Rasulullah inginkan, mereka sanggup bermati-matian kerana Rasulullah. Sehingga ada sahabat ketika mana dia ditawan, diseksa, dan ketika seksaan yang begitu dahsyat, yang begitu berat, sehingga hampir-hampir menghembuskan nafas yang terakhir, hampir-hampir nazak ketika itu, lalu orang Mekah berkata, maukah kamu, seandainya kamu mau hidup, maukah kamu tempat kamu diganti dengan Muhammad? Seandainya kamu mau hidup, tempat kamu ini diganti oleh Muhammad. Muhammad akan datang ke sini, seksa kepada Muhammad, kamu dilepaskan. Sahabat yang hampir wafat ini, yang hampir nazak, dia berkata, jangankan Muhammad mengganti tempatku. Sekali-kali Muhammad terkena duri pun aku tidak mahu. Akhirnya sahabat ini dibunuh, wafat semata-mata mempertahankan Allah, mempertahankan Rasulullah. Kasih dia kepada Rasulullah sampai nyawanya melayang. Namun iman tetap dikandung di dalam badan. Ketika mana dia wafat, sahabat ini wafat, menghembuskan nafas yang terakhir. Lalu ketika itu Rasulullah yang berada di Mekah berkata, sahabat kita telah kembali kepada Allah. Pergilah kamu mengambil jasadnya. Dan jasad sahabat Nabi dilempar di tengah padang pasir, diletakkan di satu tempat, yang tempat itu biasanya ada binatang, iaitu burung yang makan bangkai. Lalu sahabat pergi untuk mengambil jasad sahabat Nabi yang mulia. Ketika dalam perjalanan, sahabat ini tercium bau yang begitu wangi. Mencari daripada mana bau yang wangi, tiba-tiba melihat sekujur tubuh yang dalam keadaan terbaring. Dalam keadaan terbaring, lalulah pergi mendapatinya. Burung yang makan bangkai itu keliling, tetapi tidak makan, seolah-olah menjaga jasad sahabat Nabi yang mulia. Maka dia ambil jasad ini, dibawa ke Madinah. Ini sahabat Nabi, dia telah berkorban untuk Rasulullah. Kerana apa? Kerana dia tahu bagaimana kedudukan Rasulullah, bagaimana kasihnya Rasulullah pada sahabat. Lalu Rasulullah kata, beruntung 3 kali. Sahabat gembira. Siapakah yang beruntung itu? Orang yang melihat aku, yang bersama dengan aku dan beriman dengan aku. Para sahabat merasa gembira kerana mereka itu sangat beruntung. Kenapa sangat beruntung? Kerana mereka bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum.
tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad itu utusan Allah. Mereka yang bersama dengan Rasulullah, para sahabat, begitu tegas dengan orang kafir. Orang kufar begitu tegas. Ruhama ubainahum, berkasih sayang di antara satu sama lain. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Kamu akan tengok para sahabat rukuk sujud beribadat kepada Allah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya mereka beribadat, simahum fi wujuhihim min asari sujud, sehingga nampak pada wajahnya kesan-kesan sujud. Maka kemuliaan sahabat ni, apa kata sahabat? Sayyidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, aku mengasihi dirimu sebagaimana aku mengasihi diriku, ahli keluargaku dan juga jiwa ragaku. Rasulullah kata, kamu belum lagi benar-benar beriman. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, ya Rasulullah, aku mengasihimu ya Rasulullah sebagaimana aku mengasihi diriku dan ahli keluargaku. Kamu belum lagi benar-benar beriman. Aku mengasihimu ya Rasulullah sebagaimana aku mengasihi jiwa raga aku. Rasulullah kata, belum lagi benar-benar beriman. Sehinggalah Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan, sungguh aku mengasihimu ya Rasulullah lebih daripada jiwa raga aku. Al-ahan, sekarang ini barulah kamu benar-benar beriman kepada Allah. Maka sesungguhnya keimanan seseorang itu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala sehingga dia mengasihi Rasulullah. Ketika mana para sahabat bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah kami berjihad kerana Allah, ya Rasulullah kami infak kerana Allah, ya Rasulullah kami melakukan demikian kerana Allah. Allah berkata, ya Muhammad, nyatakan kepada mereka, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau benar-benar mereka itu mahukan cinta Allah, ikut Rasulullah, kasih pada Rasulullah. Yuhibbukumullah, baru Allah Ta'ala kasih. Lalu dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa wan nasi ajma'in. Seseorang itu tidak dikira benar-benar beriman kepada Allah sehingga aku, yakni Rasulullah, sehingga Rasulullah yang paling ia kasihi daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada semua manusia yang ada, Rasulullah yang paling ia kasihi. Ketika mana sahabat dikatakan oleh Rasulullah beruntung 3 kali, sahabat rasa gembira. Dan Rasulullah mengatakan beruntung sampai 7 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang beruntung? Sampai disebut sampai 7 kali. Rasulullah mengatakan, siapakah yang beruntung? Mereka yang tidak melihat aku tetapi beriman kepada aku, yakni kita semua. Rasulullah kasih kepada kita semua. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah tidak memikirkan tentang Rasulullah, sedangkan Rasulullah memikirkan tentang kita. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Rasulullah idolanya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akan menyelamatkan kita di negeri akhirat. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana di pada mahsyar manusia ramai-ramai berada dalam ketakutan berjumpa dengan para nabi. Apabila mereka berjumpa dengan nabi-nabi, jumpa dengan Nabi Nuh, jumpa Nabi Adam, Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Isa, semua nabi-nabi orang berjumpa dengannya, Nabi mengatakan nafsi, diriku. Nabi Ibrahim Khalilullah, diriku. Nabi Musa Kalimullah, diriku. Nabi Isa Ruhullah, diriku. Lalu Nabi Isa mengatakan,
orang yang boleh menolong kita di negeri akhirat yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah ni malu. Kenapa malu? Kita datang kepada Rasulullah membawa dosa. Rasulullah merasa sangat malu. Bagaimana kita nak tolong orang untuk masuk dalam satu pengajian sedangkan orang yang kita nak tolong tu tak lulus pun. Kalau kita tengok, masukkan saya ke satu institusi pengajian. Apa kelulusan kamu? Saya tidak ada kelulusan. Tak ambil pressure? Ambil pressure gagal. Kita awal-awal tolak, saya tak boleh nak tolong. Tapi Rasulullah tahu keadaan kita. Kita datang kepada Allah Ta'ala, datang ketika itu, di pada masa membawa dosa masing-masing. Yang ketika itu disebut, yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika itu lari habis di antara satu sama lain. Pergi jumpa ayah, pergi jumpa isteri, jumpa anak, jumpa sahabat, jumpa teman-teman, semua lari. Memikirkan, masing-masing memikirkan halnya. Ketika itu memikir halnya, dia memikirkan adakah aku selamat, adakah aku selamat. Rasulullah tak fikir pun tentang dirinya, Rasulullah fikir tentang umatnya. Ketika mana orang bertemu dengan Nabi SAW, Rasulullah sangat malu kepada Allah. Kenapa? Membantu, ingin menolong umatnya, sedangkan umatnya membawa dosa yang begitu banyak. Kenapa para Nabi mengatakan nafsi-nafsi? Jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Semua mengatakan nafsi-nafsi. Kerana takut kepada Allah. Para Nabi itu takut kepada Allah. Rasulullah lebih takut kepada Allah Ta'ala daripada segala Nabi. Namun, demi untuk umatnya yang tercinta, kasihnya Rasulullah pada kita, dan Rasulullah mengetahui kesusahan yang akan kita tanggung, lalu Rasulullah tidak memikirkan. Malu tetap malu, takut tetap takut. Kalau Rasulullah memikir takutnya nak berjumpa dengan Allah, kerana pada hari itu Allah menunjukkan kemukaannya yang tidak pernah ditunjuk sebelum pada ini. Kalau Rasul nak fikir malunya mengenai kita semua yang membawa dosa, bagaimana dengan umatnya? Maka Rasulullah dalam keadaan sangat malu dengan Allah, sangat takut kepada Allah, demi umatnya yang tercinta, Rasulullah sujud kepada Allah. Adakah Rasulullah mengatakan nafsi-nafsi? Adakah Rasulullah mengatakan ahli keluarga aku? Tidak. Demi umatnya yang tercinta, demi kasihnya kepada umatnya yang tercinta, lalu Rasulullah sujud kepada Allah. Sujud, tidak angkat kepala, memohon kepada Allah, sehingga Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Wasal tu'ta, minta, nasihat akan diberi. Ketika mana Allah Ta'ala mengatakan, minta apa yang kamu nak minta akan diberi olehmu. Lalu Rasulullah SAW meminta agar baginda dapat memberi syafaat kepada kita semua. Baginda ingin menolong kita, sehingga dikatakan bahawa orang yang pertama memasuki syurga Allah adalah baginda. Baginda orang yang pergi ke syurga, dialah orang yang pertama. Tetapi mengingatkan akan umatnya, dia keluar balik, dia mencari umatnya agar umatnya selamat. Dan baginda orang yang paling sibuk untuk menyelamatkan kita. Dan ketika itu manusia lari, maka baginda akan cuba menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Nabi SAW telah menghabiskan segala-galanya untuk kita. Dengan sebab itu, kita hendaklah memahami, sepatutnya kita kena utamakan Rasulullah daripada segala-galanya. Keutamaan kita kepada Rasulullah ini keutamaan kita mengutamakan Rasulullah ini tidaklah menyebabkan Rasulullah akan lebih lagi tinggi kedudukannya. Tidak, Rasulullah sudah tinggi dengan diangkat oleh Allah. Sebutan Rasulullah, farafa'na laka zikrak, kami angkat kamu dengan sebutan kamu mulia di dunia dan juga di negeri akhirat. Maka dengan sebab itulah kita diperintahkan agar menyayangi Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman,
wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu ambil. Dan tidak akan binasa, tidak akan celaka, tidak akan dalam keadaan mendapat kesusahan orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarang, yang ditegah oleh Nabi, hendaklah kamu tinggalkan. Itu pun orang yang mengikuti, orang yang melanggar, melakukan perkara yang ditegah, Nabi tidak sayang juga. Rasulullah mengatakan, kematian aku juga memberi manfaat kepadamu. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tunjuk amalan umatnya. Walaupun Rasulullah sudah wafat. Dan ketika mana Rasulullah mendapat tahu umatnya melakukan kebaikan, Rasulullah gembira. Tetapi apabila Rasulullah mendapat tahu umatnya melakukan kerosakan, kesalahan di sisi Allah, baginda akan meminta ampun untuk kita. Ketika mana di padang mahsyar, baginda akan tolong kita. Kerana baginda tidak mahu kita duduk dalam kebinasaan. Begitu kasihnya Nabi kepada kita. Lalu Rasulullah mengajar kepada kita. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum. Kamu tidak benar-benar beriman kepada Allah. Hatta akuna ahabba ilaih. Sehingga aku, yakni Rasulullah, lebih dikasihi. Daripada siapa? Daripada bapanya, daripada ibunya, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan daripada segala manusia yang ada. Mengasihi baginda sallallahu alaihi wasallam itu satu keutamaan. Kerana sesungguhnya baginda telah meletakkan kecintaannya kepada umatnya mengatasi segala-galanya. Kalau dihimpunkan orang-orang yang sangat pengasih dengan Rasulullah, dengan satu orang manusia yang mulia ini, Rasulullah lebih pengasih daripada segala manusia yang pengasih. Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sehingga Rasulullah menangis siang dan malam. Rasulullah hidup dalam keadaan meninggalkan segala yang diinginkan oleh manusia kerana semata-mata ingin melihat kita bahagia di dunia dan juga di negeri akhirat. Apakah yang ada pada Rasulullah ketika mana Allah menawarkan, kalau bukit, wahai Muhammad, kalau kau ingin bukit menjadi emas, nascaya bukit menjadi emas. Rasulullah tidak mahu. Kerana apa? Kerana sesungguhnya umat-umat yang terdahulu apabila diberi oleh Allah Ta'ala nikmat, lalu dia ingkar kepada Allah. Ketika mana orang-orang Mekah berkata, ya Muhammad, kalau benarlah kamu ini seorang Rasul, tunjukkan mukjizat. Apa yang kamu inginkan? Lalulah orang Mekah itu berkata, ya Muhammad, di situ ada bukit. Kalau benarlah kamu seorang Rasul, aku ingin bukit itu menjadi emas. Adakah kalau aku meminta kepada Allah bukit menjadi emas untuk akan beriman kepada Allah? Kalau kau minta kepada Tuhanmu agar bukit menjadi emas, kami akan beriman. Lalu Nabi inginkan agar ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdoa kepada Allah. Selepas berdoa kepada Allah, turun malaikat. Malaikat memberitahu, ya Muhammad, seandainya engkau ingin bukit menjadi emas, Allah akan jadikan bukit itu menjadi emas. Tapi ingat, seandainya umatmu melakukan dosa, ingkar kepada Allah setelah diberi oleh Allah Ta'ala nikmat yang besar, umatmu akan dikenakan azab yang lebih berat daripada umat-umat yang terdahulu. Lalu dalam keadaan macam itu, memikirkan tentang umatnya, Rasulullah tidak ingin bukit menjadi emas. Kerana apa? Kerana memikirkan akan keadaan umatnya agar selamat. Sebab itu orang-orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah, dia dapat membayangkan bagaimana Rasulullah kasih. Sehingga dikatakan bahawa apa saja kalau kita lakukan sesuatu untuk Rasulullah, tidak akan dapat membalas jasa baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Sudah banyak Rasulullah menangis, ditumpahkan air matanya untuk umat. Segala-galanya ditinggalkan untuk umat. Ingin agar kita dalam keadaan selamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika mana baginda berdakwah di Taif.
Orang-orang Taif lempar batu. Lempar batu kepada Rasulullah sampai berdarah. Mengalir darah. Namun Rasulullah tetap berdoa kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada kaum aku kerana mereka tidak mengetahui. Siapakah yang Rasulullah doakan itu? Orang yang menzalimi Rasulullah. Rasulullah tetap mendoakan agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia tak beriman pun, biarlah daripada ahli keluarganya. Oleh kerana Rasulullah dilempar batu, malaikat merasa sedih. Sehingga malaikat datang, "Ya Muhammad, aku adalah penjaga, malaikat penjaga bukit. Kalau engkau izinkan, aku angkat bukit, hampak kepada penduduk Taif, akan kulakukan." Dalam keadaan Rasulullah berdarah, dalam keadaan Rasulullah dihina, Rasulullah lari, selamatkan diri daripada lemparan batu. Orang-orang Taif ketawakan Nabi ketika itu. Mereka memandang Rasul dalam keadaan hina sekali. Rasulullah tetap mulia, tidak ada kehinaan bagi Rasulullah. Lalu Rasulullah dalam keadaan demikian orang lakukan kepada Rasulullah, Rasulullah tetap mengatakan kepada malaikat, "Jangan. Kalau mereka tidak beriman, aku mengharapkan agar anak cucu cicit mereka itu beriman kepada Allah." Ketika mana darah menitis, Rasulullah tadah tangan dia. Lalu ditanya, kenapa ditadah tangan supaya darah itu jatuh tapak tangan? Rasulullah mengatakan, kalaulah ada satu titisan darah jatuh atas tanah, Allah Ta'ala akan binasakan penduduk Taif. Tapi Nabi yang pengasih penyayang ini, dia tadah tangan dia supaya darah tak kena tanah, agar selamat orang yang menzalimi dia. Dan begitu kasih sayang Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW pernah menangis di atas kematian orang Yahudi. "Ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis di seorang Yahudi?" Kerana sesungguhnya aku tidak berjaya menyelamatkan dia daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hidup Rasulullah nak suruh orang selamat. Kita kasih kepada orang-orang yang hampir pada kita. Tapi kasih orang yang hampir kepada kita tidak akan sama dengan Rasulullah. Siapakah yang akan menyelamatkan kita? Siapakah yang akan menolong kita? Siapakah yang sujud kepada Allah untuk selamatkan kita? Siapakah yang memohon kepada Allah Ta'ala agar dikeluarkan daripada neraka? Siapakah yang berusaha bersungguh-sungguh agar terselamat? Sehingga dikatakan oleh ulama, kalaulah terlihat Rasulullah ada umatnya akan dicampakkan dalam api neraka, maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh. Sehingga malaikat mengatakan, jangan sampai Muhammad tahu umatnya diazab dalam neraka. Kalau Muhammad itu tahu umatnya diazab dalam neraka, nescaya tidak ada seorang umatnya, hatta pun dosa macam mana pun semua masuk surga. Kenapa? Kerana terlalu kasih, terlalu sayang, terlalu ingin umatnya itu masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita kena memahami bahawa cinta Rasulullah begitu tinggi nilainya. Kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kasihnya kepada umatnya. Maka dengan sebab itu kita juga kena mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengasihi Rasulullah? Jangan tinggal selawat kepada Nabi. Jangan jauhkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Sama ada sunnah yang sekecil-kecil sampai sunnah yang sebesar-besar. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah itu semuanya mulia. Sahabat mengatakan bahawa aku hanya ada satu helai rambut Nabi sahaja. Namun bagiku ia lebih mulia daripada arsy Allah Ta'ala. Semua yang ada pada Rasulullah itu mulia. Maka muliakan Rasulullah mengatasi segala-galanya. Rasulullah amat kasih kepada kita. Kasih Rasulullah mengatasi segala-galanya. Maka cukup dengan kasih kepada Rasulullah, Allah akan memberi kebaikan. Diceritakan ada satu orang sahabat yang dia ini terlibat dengan minum arak. Dan dia minum arak menjadi ketagihan. Sehingga turun ayat, jangan minum arak, innamal khamru wal maisir. Al-ansabu azlamu rijsu min amali syaitan. Turun ayat mengharamkan arak. Dia tak mampu tinggal arak sebab ketagih. Dia disebat sampai 3 kali. Ketika sahabat mengatakan ia dilaknat oleh Allah, Rasulullah kata jangan kamu melaknat dia.
Kerana Rasulullah masih sayang lagi pada dia. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah sayang lagi saya. Saya ni peminum arak, ya Rasulullah. Ya, Rasulullah masih sayang. Tidak kau kasih pada? Iya, aku kasih pada. Tapi aku tak mampu meninggalkan maksiat. Rasul mendoakan dia dengan doa yang begitu baik. Diletakkan tangan Nabi yang mulia di atas dadanya, lalu berdoa. Selepas Rasulullah letak dadanya, dia rasa sangat sejuk, sangat tenang hati. Sejuk tangan Rasulullah, lembut, sangat tenang hati. Dan ketika mana Nabi angkat tangannya daripada dada sahabat Nabi ini, sahabat itu berkata, tidak ada perkara yang paling aku benci daripada minum arak. Minum arak dah paling aku benci. Maka ulama mengatakan kecintaan kamu kepada Nabi, memperbanyakkan selawat kepada Nabi, mengetahui tentang kisah Nabi, semuanya itu akan menyebabkan kamu dekat dengan Allah. Allah akan tolong kamu dapat berjaya meninggalkan maksiat. Dengan syarat tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang diampunkan dosa oleh Allah. Menjadikan kita di kalangan hamba Allah yang bertaubat kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menerima segala amal ibadat kita. Walaupun penuh dengan kecacatan, kelalaian. Kita tidak ada amal, ya Allah. Kami semua tidak ada amal. Kami jauh denganmu, ya Allah, disebabkan kelalaian kami. Namun kami cinta kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cinta kami hanya sekadar lapas daripada mulut sahaja. Namun kami tidak akan meninggalkan Rasulullah. Kami akan cuba sedaya upaya, ya Allah. Kasihlah kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mendapat keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon padamu agar dikurniakan ilmu yang bermanfaat. Dikurniakan iman yang kuat. Dikurniakan kesihatan yang baik untuk kami beribadat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikan hati kami, ya Allah, daripada sifat-sifat yang keji. Hiaskan hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirkan kalimah kami dengan kalimah La ilaha illallah. Kurniakan kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Pemudahkan kami ketika sakaratul maut, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sentiasa berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Engkau menjadikan kami, lidah kami rengat untuk berselawat, sehingga kami dapat melihat wajah baginda yang indah di dalam mimpi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau wafatkan kami kecuali kami telah melihat Rasulullah di dalam mimpi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, agar apabila kami dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ya Allah, kami mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberatkan timbangan kebaikan, dikurniakan surah amalan di sebelah kanan, ya Allah, dipermudahkan perjalanan kami meniti titian siratal mustaqim, ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami dalam syurga-Mu, ya Allah, masukkan kami dalam syurga-Mu, ya Allah, masukkan kami dalam syurga-Mu, ya Allah, dan jauhkanlah, selamatkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Selamatkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Selamatkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.